Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika la ya wa abu bi zambi fafili fa innahu la yuznuba. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilai amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam Fitness Kolbu siri yang ke-67. Alhamdulillah. Pada pagi yang penuh barakah ni, insya-Allah kita akan berbual santai kita, berbual bicara kita dalam Fitness Kolbu ini dalam hal yang berkaitan tentang bagaimana kita nak menempani isu atau masalah, yang bagaimana kita nak menangani masalah itu dengan kaedah jangan membesarkan dia, jangan membesarkan masalah, jangan kita cepat melatah. Kita berlindung terus dengan Allah. Itu dia, kaedah dia. Walaupun perkara ini seringkali kita bincangkan, jangan cepat melatah, jangan membesarkan masalah. Namun perkara ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang. Apatah lagi dalam keadaan kehidupan, kadang-kadang kehidupan kita yang seringkali sibuk dengan keadaan-keadaan keliling kita ini, sehingga kita tanpa sedar, kita tersilap langkah dalam kita menepani masalah. Sebagai contoh, isu-isu viral. Sebagai contoh, isu-isu viral yang kita tengok, masalah-masalah, musibah-musibah yang berlaku. Kadang-kadang orang share, orang besarkan. Antara kaedah mereka besarkan masalah, mereka share isu tu. Mereka share isu tu. Itu kaedah membesarkan masalah dengan harapan untuk mengingatkan orang lain. Sebenarnya bukan begitu cara dia. Dan sebelum tu bantu sebarkan dulu, sahabat-sahabat kita mungkin ada yang tak dapat notification naik kan.
Dan saya pun start sepatutnya 10.30 tadi. Tapi kita lewat sikit. Khair. Antara kita besarkan masalah, kita sebarkan masalah tu. Sebagai contoh, isu yang berlaku lah banyak keliling kita ni, apa-apa isu lah, aksiden ke, mati ke, isu-isu yang hal berkaitan dengan permasalahan yang berlaku sekeliling kita lah. Terutama yang terbaru ni yang saya tak tengok pun, tapi diviralkan yang ada pelajar dilanggar van tu. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna raji'un. Cuma kita bagaimana kaedah kita nak hadapi. Dan juga pada pagi yang penuh barakah ni saya nak tekankan juga tentang ridha, tentang ridha. Semalam kita duk berbincang soal ridha. Pagi ni juga saya nak tekankan tentang ridha. Ridha ni biasa kita kaitkan dengan terpaksa menerima sesuatu ujian yang berat, musibah yang berat. Jadi kita belajar tak ridha. Sedangkan ridha itu bermula sebelum adanya hal-hal berkaitan dengan permasalahan tadi. Nak ridha, Ustaz, macam mana saya nak ridha, Ustaz, dengan kesakitan? Macam mana saya nak ridha dengan kehilangan? Macam mana saya nak ridha dengan hal-hal yang merosakkan? Redha ni kita sering kali kaitkan dengan benda-benda musibah juga. Musibah yang membawa kepada kesakitan, kesusahan, kesedihan. Anak kawan, ya Puan Roha, innalillah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Baik. Hal ini kita pertama sekali contoh. Contoh, kita terus kepada isu lah. Bila tengok keadaan begitu tadi, contoh lah tadi. Kita ambil satu isu dulu. Isu tentang aksiden tadi. Kita memang beranggapan bahawa kita nak bagi peringatan. Kita tak tengok zaman sekarang kan zaman semua CCTV ada rekod. Kan? Jadi kita sebarkan. Walhal, sepatutnya apa yang kita tengok itu, patutnya dihentikan kat situ je. Tak perlu disebarkan. Tak perlu disebarkan sebab setiap orang, dia ada kaedah berbagai, keadaan. Tak semua orang akan melalui situasi itu. Cuma sekarang ni, kita nak ingatkan diri kita. Besarkan Allah. Besarkan Allah. Nah, besarkan Allah itu bermaksud kita nak didik diri kita ini bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Bukan suruh tengok keadaan itu kemudian baru berlindung. Nampak? Kita belajar tengok apa dulu? Tengok mudarat dulu kan? Tengok musibat dulu baru nak berlindung dengan Allah. Memang kalau berlaku depan mata lain. Depan mata berlaku pom. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita berhadapan dengan insiden-insiden yang berlaku depan mata, betul-betul depan mata tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus je. Tapi kalau tak berlaku depan mata, sebelum berlakunya apa-apa insiden yang berlaku, kita tak tahu. Orang tu kata malang tak berbau. Malang tak berbau orang panggil. Jadi memang Islam mengajar kita supaya berlindung dengan Allah. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaqa. Kita berlindung, kita tak tahu apa bentuk. Macam contoh, takkan kita nak belajar dah aksiden, dah terputih 2, putih 4, baru kita nak berlindung dengan Allah. Kita banyak bermaksud kalau begitu baru nak ingat Allah. Itu kelalaian sebenarnya. Itu kelalaian. Takkan nak belajar dengan bercerai baru nak minta lindung dengan Allah. Takkan nak belajar dah tengok insiden baru nak. Dan kita tak tengok pun. Benda tu disebar-sebarkan. Akhirnya kita buat satu kesimpulan. Oh, berlindung dengan Allah. Ingat anak-anak, jaga anak-anak. Dah, sebenarnya sebelum berlaku tak perlu tengok isu-isu itu pun kita kena berlindung dengan Allah. Bermaksud apa? Dalam hidup kita ni jangan besarkan persoalan. Macam mana contoh? Nanti takut kang aksiden anak-anak kang, takut kang apa berlaku. Jangan bersangka-sangka. Terus saja berlindung dengan Allah. Sebab tu keluar rumah, baca bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Naik kenderaan, kalau tak apa doa pun cukuplah. Ya Allah, lindungilah ya Allah kenderaan ini, perjalanan ini.
Kan kita diajar untuk setiap masa, setiap saat berlindung dengan Allah. Tapi itulah kadang-kadang kita lalai, kita lupa, kita leka. Bila terjadi, dah terjadi, baru nak ingat. Malah kadang-kadang kita bukannya ingat pun. Kita dah tengok benda tu, bukan ingat Allah. Tapi kita takut situasi itu. Sebab itu, sebelum berlaku, kita lindung cukup-cukup. Doa senjata. Sebab tu jangan besarkan masalah. Nanti susah karang, nanti karang berlaku apa-apa. Kalau tahu dah akan keburukan yang berlaku akan datang, minta lindung dengan Allah. Minta lindung dengan Allah. Jangan sampai dah terkena baru nak berlindung. Salah. Berlindung ni di saat senang. Contoh sekarang ni. Takkan kita nak tengok sampai isu tu baru kita nak takut dengan Allah. Tak. Kita berlindung sebelum itu. Orang tua kata apa? Sidangkan payung sebelum hujan. Orang kata. Itu kaedah dia. Sama lah dengan ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ridha itu dikaitkan dengan ganjaran sebenarnya. Ridha itu dikaitkan dengan tawaran syurga. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba. Tengok, redha atas apa ketentuan yang berlaku. Dan sebenarnya di saat susah baru kita nak teringat redha. Di saat senang kita ada ingat redha tidak? Kita redha tak dengan nikmat yang Allah bagi? Maksud redha dengan nikmat yang Allah bagi adalah kita akan gunakan nikmat pada perkara yang taat. Allah kurniakan anak, gunakan anak, didik anak, jaga anak, didik dia untuk dekat dengan Allah. Allah bagi isteri, guna isteri, didik isteri, ajar isteri untuk dekat dengan Allah. Ridha bermaksud nikmat yang digantikan dengan taat. Itu redha. Ya Allah, kau redha dengan pemberian ni, ya Allah. Jadi kalau engkau redha dengan pemberian ini, kau kena buat taat. Tapi biasanya kita nak belajar ridha. Itu adalah dengan susah. Ayat dia begini, suka dengan pemberian Allah yang senang itu. Ya Allah, tapi ialah kalau Allah bagi senang, kita anggap itu satu, orang kata apa, satu tuah kan, satu perkara yang kelebihan. Tapi kita tak buat ketaatan pun. Jadi maksudnya apa? Redha tu suka dengan nikmat Allah. Kalau kita tak belajar suka dengan nikmat Allah, kita suka-suka saja, kita lupa Allah. Jadi Allah akan ajar kita suka dengan susah. Jadi di saat susah datang, nak redha tu, ya Allah. Dan nak redha dengan kesenangan itu adalah dengan ketaatan. Contoh Allah kurniakan nikmat, Allah bagi kereta, boleh guna untuk pergi kuliah. Redha macam seronoknya. Kereta ni, ya Allah, kereta ni boleh bawa aku pergi ke kuliah. Patutnya redha dengan keadaan itu. Allah bagi motor, boleh mempercepatkan perjalanan. Ya Allah, aku boleh cepat sampai masjid. Ataupun Allah bagi isteri, redha. Allah bagi isteri, kita boleh didik dia, kita boleh dapat nikmat atas isteri, kita guna dia untuk kemaslahatan. Redha dengan susah, tapi tak redha dengan senang. Sebab tu payah ketika nak redha dengan susah. Bila dah susah, baru nak belajar redha. Memang susah lah. Sebab biasanya redha ini benda suka. Tapi bila kita dah hadapi dengan kesakitan, baru nak belajar redha, memang perit lah. Jadi sekarang ni, kita kena belajar redha semua perkara. Terutamanya nikmat. Tumpukan redha pada nikmat terlebih dahulu. Tumpukan dengan redha pada nikmat terlebih dahulu. Nikmat. Nikmat itu perlu diredha dan digunakan. Dan kita kena redha tu bukan untuk benda maksiat. Kita kena redha, ya Allah, Allah bagi duit, boleh sara anak isteri. Allah bagi duit, boleh dengar kuliah. Nah benar, nak wang Rahiza bagi phone mahal, iPhone 13.
Saya tunggu juga siapa nak bagi iPhone 13 saya ni. Boleh buat live. Ni redha ni, seronok. Ustaz, kalau dapat ujian kepayahan, ingat dengan nikmat Allah lebih banyak. Sebab kena ingatlah nikmat Allah. Sebab redha tu memang kena ingat nikmat. Redha tu patutnya ingat nikmat Allah. Allah bagi susah sebab senang banyak. Sebenarnya redha tu suka dengan nikmat Allah yang banyak. Allah bagi susah, redha lah sebab banyak lagi yang senang. Bermaksud redha itu mesti ditanam dengan kesenangan yang membawa kepada ketaatan. Redha lah. Itu tak ada kena-mengena Ju Yusof tak redha mak mentua, tak redha menantu. Manusia tak boleh tak suka-suka senang-senang nak redha-redha dengan orang macam tu. Suami tak redha dengan isteri. Apa title suami yang tak redha dengan isteri tu? Adakah suami tu suami yang alim? Suami yang dapat redha Allah? Adakah kita tak redha kepada perkara yang Allah benci? Ke atau kita benci dengan orang tu kita cakap tak redha? Jangan sesekali guna tak redha. Nanti kita akan dapat tulah tu balik. Abang tak redha. Berapa tak redha? Redha tu benda yang Allah suka. Benda yang Allah benci. Kalau dia buat benda yang Allah benci, baru kita boleh kata abang tak redha atas perkara yang Allah benci. Kalau kamu buat benda yang Allah benci, abang tak redha. Sebab suami tak boleh redha atas isteri sewenang-wenang di saat isteri melakukan maksiat. Jangan main-main. Isteri masih pakai ketat, isteri masih pakai tunjuk aurat, isteri masih liat untuk solat. Tapi dia baik. Dia baik layan makan, layan minum, layanan bagus. Tapi bab-bab syariat, isteri dia tak buat. Suami tak boleh redha atas tu, jangan main-main. Kalau suami redha, dayus. Dayus tak cium bau syurga. Ini isteri dah baik ni. Jaga solat, jaga taat, jaga khidmat, layan elok-elok. Tiba-tiba suami tak redha. Atas apa dia tak redha? Walhal Allah suka dah isteri dia tu. Allah dah tengok dah solat awal waktu, jaga penampilan, suara, cakap elok. Tak boleh. Tak boleh suka-suka, tak suka-suka, tak suka, suka-suka, nak suka. Tak boleh. Kita dah bincangkan dalam bab ni. Sebab tu, tujuan Allah kata redha itu atas suami itu supaya suami ni boleh perhatikan isteri. Kalau isteri tu dah buat semua kesuruhan Allah, dah taat, maka isteri dah dapat green light dah sepatutnya. Jangan suka-suka, tak suka. Amboi, tak redha. Amboi. Ataupun suka-suka, abang redha. Mana boleh? Mana boleh redha dengan satu perkara maksiat? Hati-hati. Redha ni benda yang suka. Redha ni adalah suka. Jadi kalau kita redha atas benda tu, bermaksud kita suka atas benda yang Allah benci. Hati-hati. Mentang-mentang isteri dia lembut, baik. Isteri dia lembut, baik. Cakap baik, halu layan, tapi pakai ketat. Bonjol sana, bonjol sini. Tak boleh juga mulut kata redha, hati tak. Dia bukan semudah itu Nurul Faizura. Redha mesti dengan ilmu. Redha itu mesti selari dengan ketaatan dengan Allah. Sesungguhnya, lelaki yang mendapat redha Allah, baru dia boleh meredai satu perkara itu. Dia bukan suka-suka nak redha. Jangan, you are the blessed one, you are my angel, you are my bidadari. Apa? Jangan cakap main-main. Didik isteri betul-betul. Pastikan dia, kemudian barulah, ya Allah, aku redha atas dia ni, ya Allah, sebagai isteri aku. Dia taat, ya Allah. Suruhan engkau dia buat, larangan engkau dia tinggal. Dia buat segala suruhan engkau, ya Allah, tanpa ada prejudis. Maka aku redha atas dia, ya Allah. Kau redhalah atas dia. Barulah Allah redha. Itu namanya begitu. Sama dengan anak, dengan mak juga. Mak tak boleh senang-senang kata, mak tak redha. Jangan, ataupun mak redha. Sama je. Kalau mak redha atas anak yang masih buka aurat, anak yang masih buat benda-benda maksiat, hati-hati, mak kena nanti. Mak tak redha atas perbuatan yang Allah tak suka atas kau. Ingat, mak sesekali takkan bersekongkol dengan kau walaupun kau anak mak. Jadi sedang nyemah yang mulakan Allah SWT. Redha ni atas suami pada isteri, mak pada anak. Isteri nak redha ni dengan Allah. Isteri nak redha dengan Allah.
Dia dah kena bercerai baru nak reda. Masa dapat kahwin mula, tak reda. Dia biasa tu balasan lah. Biasa bagi saya dah, kena macam tu balasan lah. Balasan, tu saja. Balasan lah tuan. Bagaimana Ustaz isi nak reda terima tadi untuk bercerai dah sampai masa sebab tak boleh terima hidup berpoligami. Sedangkan tak buat taat, suami tegur tak apa nak dengar. Yalah Tuan Ziman, itu namanya tak reda. Dari awal, masa kahwin, tak reda. Suka je. Suka dengan diri sendiri. Suka dengan keadaan. Allah uji. Memang dia tak boleh reda lah. Orang yang tak belajar reda ni, dia akan terduduk lah. Dia akan sakit lah. Sebab dia hidup kita ni. Hidup kita ni mesti bersendikan syariat. Bertiangkan akidah. Bertunjangkan hakikat. Makrifat. Sendi syariat. Tunjang dia mesti makrifat. Mengenal Allah. Tunjang dia tu. Jadi timbullah dahan akidah. Kuat. Dahan akidah itu yang akan memegang balik semua perkara. Jadi dari awal-awal tak reda. Nak seronok, Allah uji dengan poligami. Bergaduh, bercerai-berai. Suruh mengaji tak mau. Semua dengar cakap tak mau. Orang tak reda habislah. Orang yang tak reda dengan situasi yang berlaku, maka dia sendiri akan menzalimi diri sendiri. Jadi kalau Tuan Ziman kata, kalau orang itu dia dah buat yang terbaik, dah didik isteri dia tak mau, okey. Dia akan terima. Siapakah yang akan memikul sebab pernikahan anak suami ke isteri? Suami. Suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tapi yang mendidik isteri. Dia macam pengetua lah, Tuan Said. Siapa yang jaga pendidikan sekolah? Pengetua. Yang mengajar siapa? Cikgu. Yang menjaga pendidikan hal ehwal rumah tangga siapa? Bapa. Yang mengajar siapa? Mak. Jadi, buat penilaian siapa? Mak lah buat penilaian. Bapa buat endorsement. Bapa didik mak, mak didik anak. Pengetua train cikgu-cikgu, cikgu-cikgu train pelajar. Habis tak, kalau anak tak ada dengan kita, itu tak boleh buat apa. Terimalah dengan keadaan itu. Di waktu awal, sebab tu ketika ada, kita kena reda dengan ada. Reda suka, kita ingat Allah. Tuan Azli Arifin, kita dah belajar lah diri yang mana satu. Diri tu satu je, roh. Habis cerita. Tak payah kita pergi nak diri yang mana satu. Diri yang mana? Roh. Diri kita ni roh. Diri yang tak ada dua, ada satu je, roh. Habis masuk dalam badan jadi apa? Jadi hamba Allah. Habis cerita. Kita tak payah nak complicated dalam bab ni. Yang penting kita nak memperhalusi perkara ini dan kita nak melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Kena diri pula pada diri ni yang mana? Yang fakir, yang miskin, yang hina, yang lemah. Itu diri kita. Yang mulia itu mana? Itu pada Allah. Jadi diri yang menyebabkan kita berfungsi ni hari bukan jasad tapi roh. Roh tu yang masuk dalam diri kita. Hanya dipanggil nyawa. Nyawa dipanggil nafas. Nafas dipanggil nama Farid lah. Jadi si Farid ni kena diri lah. Engkau ni asal kau mati. Asal kau hina. Asal kau tak ada apa-apa. Roh masuk, orang panggil kau nama. Orang bagi kau ilmu. Orang kau ada ilmu. Kau ada kasih sayang. Jadi nak ikut yang mana? Ikutlah yang suci. Fitrah roh. Maka tunduk kembali kepada fitrah yang asal. Itu kaedah dia. Itu kembalikan diri kepada yang asal. Diri yang asal apa? Roh lah. Tak bolehkah kita cakap kita reda pada suami anak walaupun masih belum sempurna ilmu amalnya? Reda ni bukan isteri bagi reda. Isteri-isteri jangan terpengaruh. Kalau isteri tak reda, suami tak masuk syurga, jangan terpengaruh isu tu. Isteri tak ada apa-apa kekuatan pun nak pergi reda atas suami. Faham? Keredaan ni dipanggil endorsement. Reda suami atas isteri tu endorse. Allah bagi isteri, asalnya Allah bagi isteri suruh didik. So isteri suami kena pastikanlah isteri tu ikut spek Allah ke tidak. Kalau dia ikut spek, endorse. Ya Allah, dia ni dah ikut semua, endorse. Yang isteri kata reda dengan suami tu, reda dididik. Bukan reda bagi reda kat suami.
Dia kena redha, dia kena suka diri dia dididik, dia kena redha dengan keadaan yang berlaku. Redha ada dua keadaan yang mesti kita fahami. Redha pada segala suruhan Allah, dan meredai perkara yang disuruh redha. Macam kata suami tadi, dia kena redha atas isteri itu kerana dia kena memastikan, dia melihat isteri dia ni ikut spek ke tidak. Macam isteri tak ada hak cakap macam tu. Dia tengok suami tak ikut spek lagi ni, abang saya tak boleh redha atas abang. Tak boleh. Isteri tak ada kekuatan untuk cakap begitu. Isteri pergi cakap dengan anak-anak. Sebab dia mak, sibuk kan nak tengok anak-anak tu. Cek anak-anak, redha tak redha itu ikut suruhan Allah ke tidak. Kalau anak-anak ikut suruhan Allah, redha. Kalau anak tak ikut suruhan Allah, jangan redha. Sebab tak boleh. Tak boleh. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, berbalik pada isu kita. Jangan besarkan masalah. Besarkan Allah. Besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Besarkan Allah Subhanahu Wa Taala itu berlindung. Sebab kita tak tahu apa yang datang ke depan. Tahu tuan-tuan? Tak tahu kan? Jadi kita minta lindung daripada sebarang bentuk keburukan. Berlindung pada sebarang bentuk keburukan. Kita tak tahu buruk tu bagaimana. Kita tak tahu buruk tu bagaimana. Dan lalu keburukan itu kita lindunglah apa jua bentuk keburukan. Sebab tu kalau ada orang sebar-sebar video pun, bertambah iman ke? Bertambah takut. Patut bertambah iman, bertambah taat, bukan bertambah takut dengan benda. Sebab tu tak ada faedahnya pun viral kan. Kalau kita viral kan bertambah taat tak apa. Tak ada pun. Tak ada bertambah taat. Kita ni, kalau kita dah tahu keburukan tu ada. Ingat kita dah bincangkan bab keburukan, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Kita dah bincangkan ancaman. Tahu kan keburukan ada. Tapi tahu tak bentuk keburukan bagaimana? Tak tahu. Bila tak tahu, jangan mandai-mandai nak cakap macam-macam. Nabi dah katakan, cakap yang baik-baik atau diam. Kita tak tahu, nanti kau kena langgar macam orang, kau kena macam tu, kau kang. Nabi tak pernah cakap, mengajar kita cakap benda yang buruk-buruk, apatah lagi takdir yang berlaku ke depan. Habis Ustaz, yang berlaku itu yang kita dah diviralkan. Dan memang kita tak nak jadi macam tu pun. Dan kita kalau tak macam tak perlu tahu pun. Ini trend akhir zaman macam tu lah. Bila tengok pun kan berlindung dengan Allah pun. Jadi makin takut, jadi trauma. Itu je lah. Sebab tu kita tak tahu, kita takkan boleh jaga anak-anak kita. Kita takkan boleh jaga suami kita, tak boleh jaga. Kita tak tahu apa yang berlaku. Bila tak tahu apa yang berlaku, berdoa. Minta lindung. Jaga mulut. Jaga-jaga, jangan cepat nak melatah. Kalau terimbas ke depan, macam mana Ustaz? Sama juga Zaid-Zali. Sama juga. Nabi kan kata kalau kita bermimpi dengan buruk, terus minta lindung kan? Kalau Allah bukakan hijab ternampak, katalah Allah buka hijab. Mungkin ada setengah orang nampak. Tapi benda belum jadi, Tuan Z. Belum jadi. Mungkin nampak gambaran. Apa kita kena buat? Tanda tangan. Nabi dah ajar dah. Ya Allah, lindungilah ya Allah. Lindungilah. Kan berlindunglah. Sebab tu, lagilah bagus sebab kita nak dekat dengan Allah. Mana lagi bagus? Kita nak makin dekat dengan isu atau makin dekat dengan Allah? Makin dekat dengan Allah lah. Memang kalau nak jaga contoh kat rumah tuan-tuan. Tak jauh anak saya lah cerita. Kita anak-anak kecil-kecil. Tuan-tuan, dekat rumah ni, dalam rumah kita ni, semua jadi asbab untuk, dia panggil apa? Kecelakaan. Terbelah kepala, boleh patah tengkuk, boleh jatuh, boleh. Tuan-tuan, kita ni terdedah dengan bahaya. Tu orang tua kata. Dah terdedah. Bucu meja semua tajam-tajam. Sampai saya terfikir, nak buat meja ni yang lembut-lembut lah. Berapa kali kita nampak jatuh, bam, terlanggar meja. Bengkak sini. Anak saya tu uji, nak terbelah kepala sini. Memang kalau nak ikutkan, ya Allah. Sampai saya cakap anak-anak saya, ni, korang semua dengar sini Habib cakap. Nak main mana-mana, tolong sebelum nak main baca doa.
Baca doa dulu minta lindung dengan Allah. Sekarang ni dia pun dah main. Nak main dia baca, Ya Allah lindungi kami, Ya Allah, amin. Gilah main. Sebab kita tak tahu macam mana. Kita nak bersangka-sangka. Daripada bersangka-sangka, baik berdoa. Daripada bersangka-sangka, baik berdoa. Benda yang tak patut fikir. Fikiran kita Allah bagi bukan fikir benda yang tak pasti. Fikiran yang Allah bagi suruh lihat kebesaran Allah. Ya Allah, Engkau yang maha menjaga, Ya Allah, lindungilah, Ya Allah, perjalanan kami ini daripada sebara alam petaka, daripada keburukan. Cakap bahasa Melayu lah, amin. Engkau lah zat yang maha berkuasa, yang kadim, yang kekal, Ya Allah, lindungilah anak-anakku, Ya Allah. Kat rumah tu apa jadi, Ya Allah. Jangan duk fikir kerja, fikir duit, fikir benda. Anak-anak lepas kat orang. Jangan duk lepas-lepas je. Jangan, kita tak boleh lepas tangan. Kita kena serah pada Allah. Jangan lepas pada orang. Pandai-pandailah dia dah besar. Pandai-pandailah dia. Jangan pandai-pandai. Jangan letak kat orang. Isteri contoh Ini saya cerita. Allahumma salli ala. Ada interruption. Allahumma salli ala. Okey. Jangan senang-senang. Contoh Contoh. Kita ada isteri. Ada suami. Jangan semena-mudah depending on diri, pandai-pandailah isteri. Ada contoh seorang, isteri seorang, 2, 3, 4. Bila faham isteri lebih seorang, mula pandai-pandai. Alah, isteri part time. Ingat yang mana dalam ni je kahwin lebih. Tak ada istilah isteri part time. Semua isteri full time. Suami walaupun tak ada nampak isteri depan mata, tapi suami kena berjaga-jaga, kena pastikan isteri dia di mana. Dia kena doa minta lindung atas isteri dia, dan tak boleh sewenang-wenang keluar rumah sebarang-sebarang. Dia tak boleh biar isteri dia, sebab tu zaman sekarang fitnah banyak. Orang perempuan ramai kena fitnah. Sebab suami jenis yang easy going, easy go, easy come, easy go. It's okay, up to you lah. Yang penting-penting jaga diri ya. You nak pergi mana ni? Bang, nak pergi me time bang. Semalam ni dah me time bang. Nak pergi ke Tiao Kungfu bang. Mi goreng time bang. Yelah. Okay, take care. Yang suami pula lega sebab ada isi seorang lagi. Yang isi seorang lagi dia biar lepas. Sebab lega. Tak boleh macam tu, salah. Setiap orang yang di bawah jagaan kita wajib wajib diberi perhatian. Allah katanya kullu ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Ini tentang ada 2 isteri 3 isteri. Oh, dia berat kat isteri pertama. Dia tunggu masa je isteri kedua. Isteri ni tak ada. Oh, berat kat isteri ni. Oh, tak apalah. Berat kat isteri. Tak boleh. Awak ada 2 isteri 3 isteri. Tiga-tiga wajib jaga. Isteri pula, alah tak apalah, dia dah ada yang pertama, saya is okay. Tak boleh. Anda tetap isteri walaupun nombor 2, nombor 3, nombor je 2, 3, tapi isteri tetap isteri. Kalau dengan saya tak ada istilah part time, semua full time. Suami tak ada istilah suami part time. Suami kena full time. Sama dengan anak-anak juga. Sedang jemaah yang muliakan Ta'ala. Anak-anak di bawah jagaan masing-masing. Tak boleh serah kat cikgu je. Cikgu tolonglah tengok anak-anak saya ni. Tak boleh. Cikgu dengan cara cikgu lah. Kita kena pastikan anak-anak kita lah. Isteri kita call. Kat mana yang? Ini isteri tanya suami. Bang kat mana? Terbalik. Suami kena tanya isteri. Ni ikut protokol. Kadang-kadang terbalik. Anak-anak tak boleh tanya mak kat mana. Mak kat mana? Oh, anak. Kok suka mak lah dekat mana? Mak atas. Ada staff tanya, bos kat mana? Mana boleh? Tuanku kat mana? Tak boleh. Atas tanya kat bawah. Kau kat mana? Oh, mak dekat luar je mak. Ni tolong mak beli barang ni. Okey mak, okey. Kita tanya, mak kat mana? So, isteri, abang kat mana? Biasa kan buat kerja macam tu kan? Ubah. Jangan tanya suami kat mana, sebab suami banyak tanggungjawab. Kalau nak apa-apa bagi tahu je. Bang, gini. Boleh tak ni? Sekejap lagi nak pergi ni. Okey. Suami kata, Roger and out. Okey. Suami kena tanya, awak kat mana? Awak kat mana tanya? Dah balik? Belum? Buat apa kat luar? Cepat sikit. Ni buat instruction. Kalau nak keluar pun kena detain. Barulah tak berlaku masalah.
Ni kadang-kadang masalah ni berlaku macam tu. Suami ambil mudah, ya. Lepas tangan. Ini suami isteri pula yang kontrol suami. Suami kontrol isteri patutnya. Kalau kau suami sebab balik lambat takut apa-apa jadi, tak adanya. Orang lelaki pandai jaga diri. Orang lelaki. Takut apa berjadi ke, takut apa-apa jadi ke, jadi yang nombor 2, nombor 3. Kalau suami dah memang tak boleh jaga isteri, dah kena failkan cerai ke? Soalnya kahwin ni untuk apa? Kau kahwin untuk cerai ke? Kahwin untuk jagalah. Dah tu kalau dah tak boleh nak jaga. Cerai ni bukan main suka-suka je. Ingat, cerai tak selesai masalah sebab bila tutup fail, dengan Allah tak tutup Dengan Allah tak tutup. Allah akan tetapkan lihat performan kita. Isteri kontrol anak-anak, bukan kontrol suami. Suami kontrol isteri dan anak-anak. Tak boleh, protokol salah Puan Mariam. Sisi saya tak tanya pun. 3 orang tak tanya abang kat mana. Siap kadang-kadang tanya. Ustaz mana? Tahu? Tak tahu. Entah. Ada kuliah ni, tak tahu? Tanya. Ustaz kat mana ni? Tak tahu. Tanya umur 1, umur 2, umur 3. Mana ustaz tahu? Manjang tak tahu. Ya, tapi saya tahu isteri saya kat mana. Saya tahu isteri saya tengah buat apa sekarang. Caranya macam tu. Ni tak, isteri tahu suami buat apa. Suami tak tahu isteri buat apa. Punggah. Suami dikontrol isteri, anak dikontrol anak, mak dikontrol oleh anak-anak. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi protokol salah. Jadi dia akan jadi besar masalah. Kalau pergi suami tak ambil kisah sampai kita terasa hati macam mana ya? Itu suami tak tanggungjawab. Dah tahu macam tu saya cakap tadi. Mana pergi suami? Itu suami tak tanggungjawab lah tu. Sampai terasa hati kan. Yang isteri pun dah tahu suami jenis macam tu. Takkan nak jadikan hati itu lemah. Dah tahu perangai suami macam tu kan. Kahwin dengan nombor 2 ke? Poligami ke apa ni? Lain kali, ni mula ni suami ni. Orang nak kahwin, dia pun nak kahwin. Bila dah kahwin, mulalah tak nak kawan. Dah kahwin tak nak kawan. Dulu nak kawan, nak kahwin. Time kawan, sibuk nak kahwin. Bila dah kahwin, sibuk tak nak kawan. Duk biar kawan tu terkontang-kanting seseorang. Sampai kata kalau kahwin dia lagi, siap sedialah pergi. Kalau nak rasa pergi klinik seorang-seorang, kahwinlah 2. Kalau rasa nak beranak seorang-seorang, kahwinlah 2. Saya okey ya? Bawa pergi. Elok ya? Sisi lain semua bagi sama, tak masalah. Isi nombor 2 berjaga nombor 1. Masa salin. Sekarang nombor 3 pula, masa salin berebut nak berjaga. Kita pergi hantar sampai ke depan hospital, sampai doktor tu nak cek kita sekali. Okey. Tanggungjawab mana? Janganlah lepaskan tanggungjawab gitu-gitu. Ini masalah. Yang kita cerita tu masalah. Jangan besarkan dah masalah. Dah tahu dah suami perangai macam tu, jangan besarkan masalah tu dah. Kita kena besarkan Allah. Ya Allah, hebatnya Engkau, Ya Allah. Dalam suami aku tak ke mana-mana pergi entah ni, Ya Allah. Kau yang menjaga aku, Ya Allah. Kau menjaga anak dalam kandungan ni, Ya Allah. Ya Allah, jaga aku, Ya Allah. Besarkanlah kebesaran Allah. Kalau isteri tanya suami nak apa, mana macam mana pula, tak sesuai. Tak sesuai. Tak sesuai. Anak yang keberapa? Yang ke-12. Yang ke-12 pada yang 11. Allahu Akbar. Jadi sedang mahnya mulakan Allah SWT. Sebab tu kena belajar mengurus. Kadang-kadang dah besar panjang pun tak pandai mengurus lagi. Jangan mainkan emosi orang. Itu salah. Berbalik pada isu kita. Hati ni jangan besarkan masalah.
Berhati-hati. Nampak isu, suami jenis ambil tak kisah, jangan besarkan isu. Berlindung Allah. Inna lillahi wa inna raji'un. Ya Allah, kembalikanlah suami ni kepadamu. Inna lillahi. Maksudnya apa? Kok lah Allah panggil balik suami tu? Panggil balik rumah ataupun panggil balik terus? Suami isteri yang mana isi kesepian, isi yang ketinggalan. Dengar ni. Isi yang kesepian, isi yang ketinggalan. Isu tu sebanyakkan sebut innalillah. Ya Allah. Innalillah. Kok lah Allah panggil suami tu balik. Balik ke rumah. Allah balik ke rumah. Kok lah. Kalau tak pun balik ke rahmatullah terus. Balik ke rahmatullah terus. Senang cerita. Payah-payah suruh dia panggil balik terus. Nak minta tukar suami tak dapat kan? Tunggu dia balik terus. Allahuakbar. Jangan besarkan masalah. Suami pun jangan besarkan masalah isteri. Suami pun satu. Besarkan masalah. Macam-macam isu dibesarkan. Sampai dibiarkan isteri tu. Besarlah. Peninglah awak ni. Awak urus sendirilah. Ni. Patut cakap dekat isteri. Awak punya isu kecil punya hal. Awak bukan masalah besar bagi saya. Jemaah, dengar. Masalah besar bagi abang adalah bagaimana kamu nak masuk ke dalam syurga. Tu dia tu namanya pick up mind. Masalah besar bagi abang adalah bagaimana kamu nak masuk syurga, nak jumpa di syurga nanti. Setakat nak menguruskan kamu bukan masalah besar bagi abang. Jadi abang tak nak besar-besarkan masalah kamu. Kamu bagi tahu je Roger and out. Bang, nak terberanak dah ni bang. Dah tak beranak ni bang dah. Okey, Roger and out. Bagi notis 24 jam. 2 minggu dah tahu jenisnya notis, bagi buat surat, bagi notis peringatan pertama, peringatan kedua, bagi notis. Kokok lah suami jenis yang lupa ingatan kan. Tampal, tengok. Abang, saya beranak, saya pregnant ni bang. Oh, ya lupa. Tampal kat dinding. Kau boleh tampal kat depan pintu tu. Rumah isteri mengandung katanya. Tenang tampal. Oh, isteri aku tengah mengandung katanya. Okey. Tampal kan. Ini sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Itu jangan besarkan masalah untuk menjaga isteri. Allahu Akbar. Jangan besarkan masalah lah dengan anak-anak pun. Jangan besarkan masalah. Payahlah nak jaga anak-anak ni. Oh, payahlah sekali. Besarkan masalah. Besarkan Allah. Ya Allah, tolong aku bagi kekuatan untuk jaga anak-anak ni, ya Allah. Macam-macam PN orang ni, ya Allah. Janganlah besarkan masalah anak tu. Dah anak tu jenis macam tu. Kecil kan masalahnya dengan besarkan Allah. Doa terus. Doa. Ini bila kena sikitnya melatah. Tak boleh macam tu. Jadi sebelum berlaku, Allah bagi kita peringatan. Berlindunglah dengan aku. Berlindunglah dengan aku. Allahu best jika begitu. Tak apalah kilatai. Oh, nama kilatai no talent ke? Kilatai. Allah Akbar. Suami saya stroke ustaz. Berubah 1% hanya sabar je ustaz. Allah. Suami kena stroke. Dah. Mungkin itu sebab dia nak berubah. Tak apalah. Dia ni, hidup ni, ingat. Setiap perkara yang susah itu bukan sia-sia. Semuanya ada pahala. Besarkan Allah. Besarkan doa. Besarkan doa. Sebab tu doa hari ikut pengajian. Hari-hari. Hari-hari doa. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jangan pernah rasa kita tengok. Kadang-kadang ni nama lalai, senang ni lalai. Bila senang sikit dia mula tak nak doa dah. Ya Allah. Jangan pernah kita hilang kebergantungan walau sesaat. Okay, begini caranya. Perbuatan mungkin ada waktu. Perbuatan mungkin ada waktu. Tapi hati, telinga, mata tak ada waktu untuk ingat pada Allah. Hati, mata, telinga. Tiga-tiga diri ini sentiasa terbuka saja. Terbuka
mendengar keluar hati ini, melihat akan segala kejadian. Maka jangan pernah putus untuk kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tu Puan Zarina Adam. Mesti ada happen reason behind the scene. Behind the scene, before the thing is happen, mesti ada something yang menarik benda tu datang. Apa menarik itu? Itulah Allah kata mungkin salah silap kita. Asy-Syu'ara ayat 30. Setiap benda yang berlaku, yang menyakitkan hati kita, menyusahkan kita itu, ada salah laku kita. Jadi kafarah. Dah Ustaz Taizuddin nama. Kok kap tadi. Okey. Saya ada history yang kesibukan saya adalah Amboi, isteri ke histeria? Dahsyat. Puan Dipah Miko. Puan ataupun sesiapa lah yang isu. Sebenarnya takkan pernah kita boleh sendiri tapi tidak akan sendirian. Take note ayat ni. Kita boleh sendiri tapi tidak akan sendirian. Mana akidah kita? Mana akidah kita tiba-tiba rasa sendirian ni? Sendiri mungkin, sendirian tidak. Kita takkan pernah sendirian. Allah sentiasa memati perbuatan kita. Malaikat roket dan atik kiri dan kanan kita. Mana boleh sendiri? Mana boleh sendirian? Ustaz, macam mana nak sedarkan si suami tentang tanggungjawab rumah tangga terhadap isteri dan anak? Macam saya cakap tadi lah. Dalam bab hal-hal tanggungjawab ini, dia berkenaan dengan bagaimana kesungguhan dia tu. Jadi soalnya sekarang ni, masing-masing ada tanggungjawab, lakukan tanggungjawab masing-masing dulu. Jangan harapkan orang bertanggungjawab, kita bertanggungjawab terlebih dahulu. Okey? Jadi kalau dapat suami macam tu kan saya cakap tadi, innalillah banyak kali. Kokol Allah panggil pulang balik ke rumah bertanggungjawab. Kan? Kita jangan kita ke dalam hal-hal yang kita sendiri pun tak tahu nak buat apa kan. Jadi jangan cepat kita buat kejam tu conclusion tak tahu buat apa. Minta Allah lah tunjukkan jalan dia. Doalah ke Allah. Baik, dalam bab doa ni jangan ambil mudah pula. Dah doa dah Ustaz? Ya ke? Ingat doa ni main cakap je ke? Doa ni kena buat lah. Mana actionnya? Mana perubahan diri kita? Mana taat kita? Mana perbuatan-perbuatan yang Allah sukanya? Kita nak minta tolong ke Allah. Tapi di manakah pertolongan yang bersamanya itu keredaan Allah? Jadi reda dululah. Terima dululah suami yang tak tanggungjawab itu. Dan memang jenis yang tak tanggungjawab macam mana? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kena ingat, kita takkan pernah sendirian. Kita takkan pernah sendirian. Dan tidak akan pernah ditinggalkan. Tapi kita yang banyak meninggalkan. Kita yang banyak meninggalkan. Bukan masalah yang besar tapi jiwa yang sempit. Benar. Allahu Akbar. Mantap. Allah tunjuklah Ustaz betul-betul tentang seseorang tengah masa hati saya fikir perbuatan manusia tahun dulu sebab jadi sebab daya. Alhamdulillah wati Osman. Hazam min falir Rabbi. Ini sebabnya penting muzakarah. Duduk masalah menung seorang buat apa? Duduk menung telopong lah apa jadi? Syaitan datang. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Was. Tak cukup dah tu, Joyah rumah sebelah pun datang. Assalamualaikum. Geng Joyah datang, nyaya kawan lah. Nyanyalah Joyah datang. Syaitan yang menjelma. Syaitan jelmaan manusia. Allahu Akbar. Jangan. Kita kena selalu duduk dalam suasana ingat mengingatkan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi dengan adanya platform begini, dengan adanya muzakarah begini, kita akan memperbetulkan. Ingat, perbincangan hakikat kehidupan ini tak akan berhenti selagi hayat di kandung badan. Kerana nak menghilangkan, membetulkan, memperkemaskan, membersihkan segala kekeliruan.
yang disebabkan oleh sangkaan dan keraguan. Dan ini mesti dibersihkan. Dan kalau kita baru bermula setahun, 2 tahun, kita ingat berbelah tahun kita duduk dengan kesangkaan itu. Jadi kena cuci-cuci dan setiap masa untuk menghilangkan segala perkara itu tadi. Major issue, ya. Dalam rumah tangga, isteri selesaikan. Suami tahu komen je. Bila things are all done, first action selalu dia abaikan. Buat take. Isu yang melibatkan RM. Major issue. Jadi maknanya, tukarlah peranan kan. Suami tu jadi suri rumah lah. Kita nak komen kan. Puan Bat. Dia ni. Dalam isu-isu hal begini, memang kita kadang-kadang pelik kan jadi isu begitu kan. Sedangkan rumah tangga itu litaskunu ilaiha. Tiba-tiba jadi isu begitu. Cuba kita renung. Ya Allah, kenapa jadi isunya begini? Kenapa aku pula yang kena gini? Tu tanya kan dalam-dalam kan. Sebenarnya, berbalik kepada isu yang lebih besar. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Tuan-tuan, isu rumah tangga, the major issue ni adalah kita bermula dengan tidak lihat Allah. Itu semuanya side effect Puan Bat. Side effect dia. Bermula kita itu. Sekarang ni Allah jadikan isu itu adalah untuk kita kembali lihat ya Allah. Sebelum ni mungkin kita kahwin, sebelum kahwin kita depending on. Kita ingat nak depending on suami. Lala sekali kita pun nak ada duit sendiri. Lala sekali kita dah ada sini, lala sekali suami yang berpaut pada isteri. Berlepek suami. Allah Akbar suami. Hei suami. Hai, geram ada suami macam ni kan. Allah Akbar. Melepeklah pula dia. Ya Allah. Tengok isu ni macam mana asyik membayar segala perkara sebab isteri ada duit. Bayangkan suami kan, isteri kan. Penat kan? Okey, sekarang suami tak rasa yang sama ke? Ini sebab tu risiko isteri pegang duit ni dah tanggung lah. Allahu Akbar. Sebab tu orang nak pegang duit, kita pun nak pegang duit. Anda fikir 2 kali lah. Anda ada duit. Duit anda, duit anda. Duit suami, duit anda. Suami kerja siang malam, awak orang perempuan kerja siang malam. Duit anda reserve untuk anda. Suami pau lagi bang, suami bang duit. Si suami yang tak berapa nak kemas fikiran otak dia ni, wire yang berserabut, berselirat ni, dia tengok dia peluang, isteri aku ada duit ni. Dia pun ambil kesempatan. Soal, siapa yang bagi kesempatan tu berlaku? Islam dah ajar dah. Sekarang ni semua kesan. Wallahi saya cakap. Saya berani ketengahkan isu ni. Tak kisahlah mana-mana ustazah ke, tiba-tiba nak pertahankan, saya tak kira. Sekarang nak selesaikan isu ni macam mana? Benda dah terlajak ke tengah dah. Habis semua dibayar. Lain sekali bayarkan akhirat kematian suami sekali. Faham? Bayarkan suami sekali. Bang, saya bayar bang sekali. Ni kan kapan dah bang, ni akhirat kematian semua saya dah siapkan. Tinggal mati je bang. Dah. Sebab tu iman ni. Ingat orang boleh redha dengan duit senang-senang. Suka dengan duit dengan senang-senang ke? Fitnah. Duit itu fitnah. Fitnah. Nabi dah kata dah. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Setiap umat kuat ada fitnah dah. Fitnah umat kuat adalah harta. Top isteri pegang duit. Allahu Akbar. Jadi isteri sekarang ni, anda dah terjebak dengan perkara ni, bayar je lah. Anda bayar dengan khairat-khairat kematian sekali, bayar untuk suami. Itu pahala untuk anda lah. Tapi saya bagi tahu kat mana-mana isteri dengan perempuan semua. Saya cakap tuan-tuan, sebelum anda mati, bagi warning terus. Pastikan hal duit jangan pernah terikat lagi. Jangan pernah terikat lagi. Sebab anda ada laluan untuk masuk syurga tanpa hisap. Tiba-tiba dia nak kena hisap dengan duit. Ingat, duit siapa pun akan ditanya. Ini semua perkara yang membeban. Siapa-siapa yang terbeban dengan duit itu mana niat tak betul. Betulkan niat. Sebab asal duit bukan nak bantu sebenarnya. Nak kena ada duit. Saya dah pernah timbulkan isu ni. Isu ni apa? Isteri-isteri sekarang ni ditrain untuk ada duit sendiri. Sebab tak boleh harap duit suami. Ataupun suami tak boleh harap. Dua-dua ni hancur. Dua-dua hancur.
Tak boleh harap suami, suami tak boleh harap. Dua-dua hancur. Mentaliti yang tak boleh pakai. Minta maaf saya cakap. Isu-isu macam ni yang berlaku. Isu-isu ni berlaku. Terjerat diri sendiri. Ustaz, macam mana pula kalau si isteri saja yang siap. Dia dah baik, saya sebut dah tadi. Payah je lah. Dia dah bagi dah solution dia. Ingat dengan khairat-khairat kematian sekali tolong bayarkan. Memang bak duit ni jangan terikat lagi dah, ya Allah. Kesian anda boleh masuk syurga tanpa hisap, tiba-tiba kena tanya. Bak duit akan ditanya ya. Anda mungkin tak ditanya oleh suami, tapi anda takkan terlepas ditanya oleh Allah. Jadi yang mana ada duit tu, tolonglah. Anda bersyukur, siapa isteri ada duit, anda bersyukur. Sebab Allah gerakkan anda untuk sara suami. Bersyukur patutnya. Tapi alangkah malangnya, bila dah mengungkit macam ni, hati-hati. Siap-siap tak ada pahala, rugi. Tapi susah orang nak reda dengan pahala duit ni. Susah. Sebab tu pahala harta ni fitnah. Sebab dapat dengan suka. Suka ada duit. Patutnya suka ada pahala, baru dapat duit. Ini tak suka ada duit. Lepas tu nak jadikan pahala, perit tuan-tuan, perit. Syaitan bisik kat telinga. Kalau betul lah sedekah itu indah, kenapa kena bercakap berkali-kali? Nak kena macam meminta sedekah. Dan saya, minta sedekah. Sampai orang ajar agama macam peminta sedekah. Dibuatnya. Sedekah tu susah. Sebab melibatkan iman. Harta tu melibatkan iman. Siapa sanggup bagi masa? Cari penat-penat masa dapat duit, tiba-tiba nak bagi duit senang-senang. Ingat senang. Kalau tak diri itu dididik dengan iman terlebih dahulu. Jangan senang-senang nak pegang duit tanpa ada iman yang kuat dalam hati. Sekarang ni, syukurlah dapat duit. Allah uji untuk sara suami. Itu sedekah auto dia panggil. Orang tanya, Ustaz, sedekah ni dengan duit je ke? Siapa kata sedekah dengan duit? Sedekah itu kebaikan. Jadi harta itu sedekah jadi kebaikan. Jadi kebaikan itu sedekah. Harta ni panggil infak. Sebab tu saya wujudkan platform yang mana menuntut ilmu tu bagi. Yang ada duit bagi. Jangan buat senyap tu. Isteri ada duit yang buat senyap. Saya suruh ada duit. Kalau tak nak pening-pening tak payah. Patutnya isteri dan suami ni dia kena kombinasi. Ditanya macam mana je, macam mana, dari mana dapat ke mana pergi. Sama soalan macam ni suami kena tanya. Elok-elok tak pegang mandat tu dah kena sama tanya. Ke mana, macam mana dapat, ke mana pergi. Ustaz, macam mana kalau wanita ada suami bekerja tapi wanita tu bekerja untuk bantu umat? Pastikanlah umat yang nak dibantu tu umat yang paling dekat dulu, iaitu suami tu umat juga. Keluarga tu umat juga. Umat bagi seorang wanita yang bergelar isteri adalah keluarganya. Itu umat yang paling besar sekali ya. Barulah umat-umat yang lain. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Aida. Ini yang Allah kata bal tu'sirunal hayatad dunya. Bayarlah je Ustaz, kena redalah, bersyukur suami pun berduit tapi lebih ke hobi, itu yang saya tanya. Itu yang saya kata tadi Puan Bat. Sebab dah tahu kita ada duit, dia pun ambil kesempatan lah. Kan? Tapi hati-hati, kalau tak jumpa pengajian ini macam ni, setiap bulan, pahala tak diterima tu. Sebab macam ada resah. Macam ada tak puas hati. Ingat, pahala tidak dikira selagi mana tak berpuas hati. Kalau kita puas hati dengan bagi tu, pahala. Tapi kalau tak puas hati bagi, sisir. Sebab pahala dikaitkan dengan puas hati. Falahum ajruhum inda rabbihim. Allah, pahala yang banyak di sisi kamu. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi Allah nak bantu. Bagi. Jangan bagi je lah. Memang saya nak bagi Ustaz. Tukar. Memang saya nak bagi Ustaz. Sungguh-sungguh saya nak bagi. Bagi. Sebab apa? Kalau nak jawab depan Allah macam mana? Nak jawab depan Allah macam mana? Baguslah duit tu dah dibagi kat suami. Nak jawab depan Allah macam mana? Jangan senang nak jawab isu duit ni. Allah Akbar. Kami berniaga bersama suami isteri. Saya jarang ambil duit perniagaan. Kalau ambil pun hanya untuk anak-anak. Tapi kadang ambil sedikit untuk sedekah kepada. Nak beli barang apa-apa saya minta suami belanjakan. Betul lah tu. Syarat ambil meniaga sama-sama. Dia tak ada istilah sama-sama.
puan meniaga apa yang suami punya. Ini. Jangan sama-sama, janganlah terpengaruh dengan sama-sama. Tak ada sama-sama. Suami punya. Isteri berpaut dengan suami, bukan saling paut memaut. Isteri berpaut dengan suami, suami berpaut dengan Allah. Maksud isteri berpaut dengan suami, suami yang berpaut dengan Allah itu maksud itu saling kuat menguatkan, bahawa betul. Bukan suami berpaut dengan isteri. Kalau tak ada isteri saya patah kaki, ustaz. Memang teruk betul patah, bukan patah kaki, patah hiup mungkin. Bantu suami. Suami punya. Betul lah tu, bang, belanja saya bang. Betul lah tu. Bukan nak nampak diri. Saya pun bang, saya pintu rezeki abang tau. Saya yang banyak buat kerja ni. Kalau tak ada saya, tak laku kedai ni bang. Tak payahlah. Anda dah dapat pahala, dapat syurga, dah nak tengok dunia apa lagi. Nak apa nak dapat? Bismillah je lah. Bismillah je lah. Allahu Akbar. Dia kena buat satu kelas lah untuk rumah tangga ni. Nantilah saya aturkan satu kelas rumah tangga dengan mukmin niaga. Ada yang PM saya untuk buat mukmin niaga khas. Rumah tangga ni bukan apa nak cerita pasal ni, isu-isu macam ni. Saya cakap satu khas, tak apalah, saya cerita sikit satu perkara. Saya nak cakap satu benda yang ramai kita terlepas pandang. Anugerah nikmat. Nikmat maruah. Kenapa suami sepatutnya kena tanggung isteri semua? Sebab maruah seorang isteri itu mahal. Mahal. Isteri ni, saya cakap tu dengar, maruah ni one touch. One touch consider soul. Dia bukan macam lelaki. One touch consider soul. Dia tak ada bercerai, bukan senang. Sebab tak semua lelaki boleh berfikir betul. Kadang-kadang fikirannya serong. Orang lelaki ni mana nak yang disentuh? Kalau ikut kan. Fikirannya je ada biol sikit ni, menyerong. Sebab tu kadang-kadang dia endah tak endah je. Hati-hati, kecuali yang beriman. Sebab tu Nabi dah ajar dah. Ambil yang beragama. Maruah tu berapa? Ingat murah. Sebab tu dia kena sara semua. Maruah itu. Isteri pula. Anda mahal. Anda tak layak untuk buat semua benda ni. Anda mahal. Anda kena rasalah diri itu mahal. Kadang-kadang anda sendiri memurahkan diri anda. Memurahkan maruah yang ada pada diri anda. Dah mahal kan? Mahal mana boleh buat sendiri. Semua orang nak buat kan. Siap-siap makan pun bersuap. Nampak? Jadi maruah tu mahal. Ingat nak pegang free je ke? Yang isteri pun. Ingat nak benda tu free je ke? Maruah tu. Dah ada orang suami yang boleh terima serah sepenuhnya. Tapi sekarang ni habis. Bagi contoh Ustaz, maruah asalnya haram, zina. Kalau tidaknya. Tu contohnya Puan Nozila. Tapi apa ramai orang ambil faham nikmat tu. Pandang sebelah mata je. Ingat apa? Tak boleh. Sekali nak pegang, nak yang nikmat itu, kau kena tanggung semua. Mahal maruah tu. Dan isteri pula, jangan serah diri pada dunia. Nak kena ada duit, nak kena ada ini, nak kena ada itu. Anda telah dijaga sepatutnya. Sebab tu bagi orang lelaki faham yang aku pegang ni mahal. Kau kena jaga bukan sebab main suka-suka nak jaga. Tak. Memang Allah dah jadikan wanita ni mahal. Tak ada satu pun barang kat dunia ni boleh memuaskan untuk si suami, lelaki. Tiba-tiba dapat hang buat main-main. Suruh pula dia cari duit sendiri. Suruh pula dia fikir pasal dunia. Ini satu pengkhianatan terhadap amanah yang Allah berikan. Sebab tu kucak-kacir rumah tangga. Hati-hati. Ujung rambut, ujung kaki, semua mahal orang perempuan. Jadi mudah-mudahanlah siapa yang diuji itu sabar. Lihat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh cari suami lain, suruhlah dia cari Tuan Ziman.
Dan tengok suami mana yang akan ambil, minta maaf, cakap. Ingat, orang perempuan, maruah anda sekali tu je. Kahwin kali kedua, ingat, maruah dah jadi 2 tau. Cakap kat dia Tuan Ziman, jangan sombong cakap macam tu. Sekali-sekali habis kat situ, habis patutnya. Jangan mudah-mudah, maruah tu. Murah sangat, oh suami lain, okey, pergi. Nak tengoklah. Pergilah. Kadang-kadang kena cakap bahasa-bahasa macam tu Tuan Ziman. Ingat maruah ni, ingat orang nak suka-suka ke? Kalau nak pun yang suka-sukanya dia ambil ni. Nak melepaskan nafsu ke? Nak mendidik? Tidak. Dapat lagi sekali yang sama, nanti kalau teruk lagi dapat. Nak ngambil duit, nak ngambil benda yang nafsu dia. Gilah. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Dia kena clearkan, tak boleh Puan Sarah Abir. Kalau ambil tu, kena clearkan betul-betul. Kalau ambil bahagian kita, tak apa. Kalau niaga tu, kena clearkan. Bukan sama-sama macam tu je. Kena clearkan. Abang, saya nak ambil duit ni bang. Ada bahagian saya tidak? Ada. Bawa ambil. Kalau dia kerah gitu je, jangan ambil-ambil. Tak clear lagi tu. Dan mesti lebih pada suami. Sebab suami yang in charge. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, akhir kalam daripada saya, perbincangan kita pada pagi ini. Ya Allah, kita mohon pada Allah Ta'ala perlindungan, mohon doa banyak-banyak pada Allah. Apa pun situasi kita, pastikan jangan pernah rasa bersendirian. Ingat, kita tidak bersendirian, kita hanya ada Allah, hasbi Allah, wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Allahu Akbar. Suami yang macam ustaz je lah yang boleh hormat wanita. Iyalah, dah tu mengajilah macam saya. Bukan saya ni, ilmu yang ada itulah menyebabkan kita boleh hormat wanita. Kan? Itu saja. Bukan saya. Ilmu. Jadi, anda juga belajarlah dengan saya supaya hormat juga suami. Kalau saya boleh hormat isteri, anda belajar ilmu dari saya untuk hormat suami walaupun dia tak hormat kita. Kita boleh hormat dia. Sebab itu Allah surahan Allah. Yang mana ujian dengan isteri, itu satu ujian lah. Nak tengok di mana kecekalan hati kita ni, dalam hati kita di dunia ke tidak. Sebenarnya itu satu ujian besar untuk suami. Ingat. Jangan sekadar melihat satu side isteri yang tak mau dengar cakap. Kita kena renung, kenapa dia tak mau dengar cakap kita. Adakah kita termasuk dalam golongan orang yang Allah SWT katakan, dalam hadis Nabi kata, yang mana buih di lautan, buih ketika banjir, musuh tak takut kita. Ada wahnun, cinta dunia dan takutkan mati. Hati-hati. Hati-hati. Mudah-mudahan kita berlindung daripada masalah itu, insya-Allah. Teruskan munajat pada Allah, jangan berhenti ya. Mohon pada Allah Ta'ala, Tuan Ziman, jangan berhenti, jangan pernah terasa berat pun, jangan besarkan masalah isteri tu, dah berhenti kan, tegur didik, dia agak-agak tak mau, sila angkat kaki, isi borang, silakan. Tak payah besarkan isu dia dah. Dia nak umat tu umat, bukan isu kecil lah. Lantak dia maksudnya, jangan besarkan masalah dia. Kecilkan terus. Dah. Kita ada kekuatan jati diri kita sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu saja. Mohon ampun maaf pada saya. Kekurangan terkasar kata, kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. InsyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.